Shalom. 平安。 Kalau kita pada hari ini masih bisa beribadah bersama dengan keluarga, ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. 若是今天我们还能够与家人一起敬拜主，是神极大的恩典。 Di saat yang seperti inilah kita sungguh merasakan betapa Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita ini. 就是在这个时刻，我们能够深刻感受到神在我们生活中是任何的伟大。 Hari ini pun Tuhan ingin berfirman, ingin memberikan apa yang menjadi isi hatinya untuk diungkapkan kepada kita. 今天早上，神也要把自己的心里话讲给我们听。 Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi suara hati Bapa untuk disampaikan kepada kita. 我们把心预备好来聆听神的心意。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. 主啊，我们感谢你的慈爱，你的眷顾。 Kalau kami ada sebagaimana ada pada pagi hari ini, itu semata-mata karena anugerah-Mu. 我们今天早上是何等样的人，一切都是你的恩典。 Biarlah hati kami diliputi dengan pengucapan syukur kami kepadamu. 但愿我们的心充满对您的感恩， Karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa yang dapat kami nikmati sampai pada hari ini. 因为你极大的慈爱，我们到今天还能享受到。 Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu. 这个时候，我们要聆听您的话语， Kami ingin mendengar akan sapaan Tuhan bagi hidup kami. 我们要聆听您对我们生活打的招呼。 Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga kedua hamba-Mu. 但愿圣灵来告磨我们每一个人的每一颗心，然后也告磨他的两位仆人， Supaya kami boleh mendengar akan firman Tuhan dan uraiannya. 好让我们可以好好听神的话语，他的解释。 Bukan hanya kami pahami, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 不仅要明白而已，而且我们可以实行在我们日常生活中。 Sehingga di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan segala ketidakpastian ini, 好让在这个不稳定、什么都不确定的世界，我们生存下来。 kehadiran kami sebagai umat-Mu boleh menjadi saksi yang baik bagi mereka. 我们称为您的见证人，您的子民，可以成为美好的见证。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 主啊，请对我们说话， Kami siap untuk mendengarkannya. 因为我们准备好要聆 Di 听。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Tema pada hari ini adalah memberi adalah anugerah. 我们今天的题目是施舍是恩典。 Mari kita melihat dasar Alkitabnya dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. 我们圣经的根据就来自马可福音12章41到44节。 Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." 耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇往里投了2个小钱，就是1个大钱。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里头。但这寡妇使自己不足，
把他的一切养生的都投上了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada hari ini adalah memberi adalah anugerah. 弟兄姐妹，今天的题目是施舍是恩典。 Mungkin di antara kita ada yang berkata bahwa tema ini tidak relevan di tengah kehidupan yang sulit ini, di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, justru kita ataupun gereja ini memberikan tema tentang persembahan. 也许有的人会觉得这个题目有点不得时，因为呢，我们就是在困苦当中，就是在经济不好当中，我们还说奉献的事。 Mungkin di antara saudara ada yang berkata bahwa tema yang paling cocok di tengah ketidakpastian akan hidup ini adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat mampu bertahan, tetap tegar, kuat dan kokoh dan optimis di tengah ketidakpastian hidup ini. 也许有人会觉得，就是在这种情况下，我们最合适的题目，应该是在这个新冠病毒疫情当中，我们如何坚固的、乐观的、坚强的，一直维持我们的生活呢？ Atau mungkin di antara kita yang berkata bahwa lebih baik tema itu diarahkan bagaimana mengejawantakan apa yang diusulkan oleh Klaus Schwab bahwa di dalam situasi yang seperti ini perlu the great reset di dalam kehidupan kita. 或者我们也会想，也许像 Klaus Schwab 所说的，就是在我们这个生活情景当中，我们应该谈论怎么在我们的生活中做个 极大的重置。 Kita mungkin memerlukan untuk menata ulang secara masif tentang tatanan kehidupan kita. 因为我们确实觉得需要怎么再重新的安置我们全部的生活。 Saya tidak berharap saudara kemudian sekarang mematikan televisi ataupun HP saudara atau komputer saudara, kemudian tidak mengikuti live streaming pada pagi hari ini. 我当然不希望大家就马上把电视机或者手机或者你看的电脑来停止参加我们的直播崇拜会。 Sebenarnya tema ini merupakan tema yang sangat penting dan relevan pada saat ini. 其实呢，这个题目是对现今的情景非常的得体，非常的合适。 Mengapa tema ini sangat penting dan relevan pada saat ini, saudara? 为什么它越是重要，也越是合适呢？ Begitu banyak paparan tentang bagaimana kita itu menghadapi ketidakpastian ini dari para ilmuwan, dari berbagai bidang ilmu maupun para pakar konsultan di dalam berbagai bidang keilmuan juga, mereka itu memberikan satu tatanan tentang konsep dan sekaligus teori yang mengandung hal-hal yang perlu kita lakukan. 许多就是各行各业的专业的，就是学术人员或者那个学术的咨询家，他们给我们提供了很多种概念，他们也给我们提供了很多种那个理论上的对这个情况应该如何做。 Tetapi konsep dan teori yang diberikan itu juga masih di dalam ketidakpastian, saudara. 但是这些概念和理论都还有着那个不稳定、不确定。 Tapi kalau kita membaca, saudara, begitu banyak orang yang kemudian juga menawarkan sesuatu yang tidak terduga oleh kita semuanya. 但是我们发现最近也很多人说起让我们出乎意料的一些事。 Menghadapi ketidakpastian ini justru diperlukan adanya satu spiritualitas kehidupan manusia supaya orang itu bisa mampu tetap tegar meski gentar, tetap optimis di tengah keterpurukan dan juga tetap kuat di tengah ketidakberdayaan. 他们提出的就是在我们就是动荡不安的一切都不稳定的情景下，他们说要有坚固的灵命生活，好让什么呢？就是好让我们在胆怯中也仍然坚固，就是在逆境中也要乐观，就是在很多心烦意乱的情况当中，我们保持宁静。 Spiritualitas macam apa yang mereka tawarkan? 其实这是什么样的灵命生活 Yaitu 呢？ berhenti sejenak dari kepanikan. 就是在焦急中，你要停顿下来。 Berdiam di tengah goncangan hidup. 就是生活中发生大震撼的时候，那你要安顿下来。 Hening di tengah kegelisahan hati. 就是你在心烦意乱的时候，你要安静、宁静下来。 Mengapa mereka menawarkan itu, saudara? 为什么他们会说起这些事？
mereka itu menawarkan supaya kita itu bisa berhenti dari kepanikan itu. Berdiam dari goncangan itu, hening di tengah kegelisahan itu, supaya kita itu tidak diporak-porandakan kehidupan kita dengan keadaan yang ada sekitar kita ini. 他们要我们动摇的时候坚固，要我们逆境的时候乐观，要我们就是无奈的时候刚强，好让呢我们不会被一切混乱来骚扰。 Bahkan ada yang menawarkan pada waktu kita hening, biarlah kita mendapatkan satu wangsit dari kekuatan yang di luar kemampuan manusia, supaya kemudian dia mendapatkan sesuatu insight yang baru. 甚至有人说，就是在你安静自己的时候，你也许会得着就是一种超然的启发。 Saudara, bagaimanakah dengan konsep spiritualitas di dalam kekristenan? 那我们基督徒的属灵生命应该又是什么概念呢？ Saudara, tentunya spiritualitas dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari satu hubungan yang intimasi dengan Allah. 所谓的属灵生活，当然离不开与神亲近、亲密的关系。 Kita mengalami yang dikatakan apa? Mengalami kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. 我们经历着神在我们生活中非常与我们同在的很多事。 Mengalami perjumpaan yang begitu menakjubkan dengan Allah di tengah situasi yang seperti ini. 就是在这种情况下，我们与神有美妙的相见。 Sehingga inilah yang menyebabkan kita itu bisa kuat dan kokoh di tengah ketidakpastian hidup. 这使得我们在不确定的生活中，我们可以坚固，可以刚强。 Sehingga menjadikan kita sebagai orang Kristen itu tahan banting terhadap keterpurukan, terhadap kehidupan yang serba sulit ini. 导致我们在逆境中，在非常困苦的情景下，我们都还可以耐得住、撑得住。 Spiritualitas Kristen itu menghasilkan satu kehidupan yang semakin lama, umatnya itu hidupnya semakin melekat kepada Allah. 基督徒所谓的属灵生命，就是基督徒越来越亲近他的神。 Dan kehidupan yang melekat kepada Allah itu adalah satu kehidupan yang memampukan manusia itu memiliki satu kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh. 而且这个贴近神的这种属灵生命，导致一个人能够结出圣灵的果子。 Di dalam Galatia pasal 22-23 dikatakan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 加拉太书说，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。 Saudara, kalau kita melihat apa yang dipaparkan tadi tentang spiritualitas Kristen, 弟兄姐妹，要是我们看基督徒应该有的灵命生活， yaitu hidup yang melekat kepada Allah. 就是贴近神、亲近神的生活， Dan satu kehidupan yang menghasilkan buah roh itu. 而且结出圣灵的果子的这种生活。 Saudara, itulah yang dapat kita lihat dari nats yang sudah kita baca. Dari kehidupan seorang janda yang memiliki spiritualitas kehidupan yang kokoh, dirinya tidak tergoncang karena kemiskinan yang dideritanya, dan kekokohan spiritualitasnya itu ditunjukkan dengan satu hati yang penuh sukacita pada waktu dia memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. 这呈现在刚才我们所念的经文，就是有一个穷寡妇，她虽然是贫困，虽然生活困苦，没有钱，但是她有乐意的心来奉献，是因为她与神的关系非常的亲密。 Janda yang miskin ini tidak tergoncang hidupnya di tengah segala kemiskinan dan penderitaan yang dialaminya. Justru dia bisa melakukan satu perbuatan, yaitu kemudian dalam perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak terduga oleh setiap kita, bukan? 在一切困苦、贫穷当中，他没有就是跌倒，他的信心也没有动摇，反而他做出了一个动作，就是一个行为，这个行为甚至让我们惊叹。 Sesuatu yang di luar kemampuan manusia, saudara, itu dia lakukan. 这个行为是超然的，是超过人类所能做到的。 Dia bisa memberikan yang terbaik, dan itu satu-satunya harta di dalam dirinya itu kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan
atas persembahan itu. 他能够把最好的献上，而且把他唯一的财产，他所拥有的一切都献上，而且他献上的蒙神悦纳。 Saudara, di dalam bagian ini kita melihat spiritualitas yang ditawarkan oleh dunia hanya untuk memperkuat dirinya. 在这里我们看见，就是世界上所说出的那种灵命生活，是要兼顾自己而已。 Tetapi spiritualitas Kristen itu justru bukan hanya memperkuat diri, bagaimana kemudian diri orang yang sungguh-sungguh memiliki kekokohan di dalam spiritualitas, kedewasaan dalam spiritualitasnya itu bisa menghasilkan hal-hal yang di luar dugaan manusia. 但是基督徒的属灵生命的这个概念完全不一样，就是不仅仅兼顾自己、刚强自己，而且呢，就是因为有这个成熟、坚固的信心或灵命生活，他能够做出出乎人意料的事。 Di tengah segala kekurangan hidupnya, di tengah segala penderitaan, di tengah segala kemiskinan akan hidupnya, justru dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 就是在他一切贫困、痛苦、艰苦当中，他都还把最好的献与神。 Di Alkitab juga ada cerita yang sama, yaitu jemaat yang ada di Makedonia. 我们圣经还记载同样的事，就是马其顿的教会。 2 Korintus pasal 8 dan 2 Korintus pasal 9. 哥林多后书第8和第9章。 Di situ kemudian diceritakan bagaimana jemaat itu dalam segala kemiskinan itu bisa memberikan persembahan, meringankan beban jemaat yang lain yang ada di kota Yerusalem. 这里说出这个教会其实生活在贫困和艰苦当中，但是呢，他们给的奉献还能公益耶路撒冷的信徒。 Sehingga saudara boleh saya simpulkan bahwa kedewasaan dan kekokohan spiritualitas itu menghasilkan pribadi yang kuat, yang tegar menghadapi situasi yang paling sulit. 所以呢，我能总结说，就是一个有坚固的、成熟的灵命生活的人，他能够坚强面对困苦的生活。 Tetapi juga bisa menghasilkan pribadi yang hidupnya melekat kepada Allah. 同时也能够成为一个与神有亲密关系的人。 Dan menghasilkan buah roh yang memuliakan Allah melalui perbuatan yang dilakukannya. 并且呢，透过他所做的，能够结出圣灵的果子来荣耀神。 Lalu apa kaitannya tema memberi adalah dengan anugerah ini dengan kehidupan spiritualitas yang kokoh dengan persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini? 那我们的主题奢侈是恩典，跟就是坚固的灵命或者坚固的信心，跟这个寡妇所给的奉献又有什么关系呢？ Saudara, kita itu akan belajar dari 3 langkah yang harus kita lakukan di dalam memberi sebagai anugerah kepada Allah itu agar persembahan kita itu berkenan di hatinya. 我们要从3个步骤来学习，好让我们所奉献的蒙神悦纳。 Yang pertama, saudara, 第一， memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. 我们奉献与神是呈现我们尽心尽性尽意尽力的爱神我们的主。 Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 yang sudah kita baca tadi. 我们刚才念的马可福音第12章41到44节。 Didahului dengan satu konteks Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. 它的前提是马可福音12章28到34节。 Yang kemudian berkisah tentang hukum yang terutama, 是说什么？就是第一要紧的诫命， yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. 就是尽心尽性尽意尽力爱主你的神。 Saudara, di dalam konteks inilah yang menjadi dasar atau motivasi yang menggerakkan janda miskin itu untuk memberikan persembahan yang terbaik di dalam hidupnya. 就是在这个前提下，这个穷寡妇呢，把最好的献于神。 Mengapa saya katakan demikian, saudara? 为什么我会这么解释呢？ Karena di dalam ayat 44 Tuhan Yesus itu menjelaskan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. 因为呢，在44节，主耶稣是这样解释的：因为这个寡妇是自己不足，但还把她的一切养生的都投上了。 Artinya 2 peser yaitu 1 duit itu satu-satunya harta yang berharga di dalam kehidupan janda miskin itu dipersembahkan untuk Tuhan. 这意味着2个小钱就是1个大钱，是他唯一的财产，他也把这个
全部财产奉献于神。 Kita belajar janda ini itu menghargai Allah, memandang Allah jauh lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan dengan harta satu-satunya yang dia miliki, yaitu 2 peser 1 duit tadi. 我们能学到的就是这个穷寡妇爱神远远超过她所拥有的一切，就是这2个小钱是1个大钱。 Sehingga para penafsir mengatakan bahwa janda ini memberikan untuk Tuhan sampai sakit hatinya. 所以呢，有解经家这样说：这个穷寡妇给神奉献的时候，到什么地步呢？就是到自己的心疼痛的那个地步。 Kenapa para penafsir mengatakan sampai sakit hatinya itu? 为什么解经家会这么说？到自己的心都疼痛呢？ Saudara, janda itu juga adalah manusia biasa seperti kita. 穷寡妇像我们一样是普通人。 Roh itu bisa menggerakkan kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. 圣灵能够感动我们，把最好的献于神。 Tetapi dalam kedagingan kita, seringkali kita tidak rela untuk memberikan terbaik untuk Tuhan, bukan? 但是我们的肉体常常让我们舍不得把最好的献上，不是吗？ Apalagi itu sesuatu yang berharga kemudian diberikan untuk Tuhan. 尤其是又是宝贵的，我们越是不舍不得。 Apalagi itu satu-satunya harta yang dimiliki oleh wanita ini diberikan untuk Tuhan. 更何况那是他唯一的财产，他还把这个唯一的都献上了。 Saudara, pasti di dalam kedagingan, di dalam rohnya dia mengalami peperangan dan itu menyakitkan akan hatinya. 弟兄姐妹，当然在肉体上，就是在他的心灵上有一种战争，使他的心非常的疼痛。 Saudara, kalau kita lihat ayat 44 ini, kita juga melihat dalam konteks Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit Matius pasal 6 ayat 24. 我们看这个44节也有一个前提，就是马太福音的登山宝训，耶稣说过。 Tuhan Yesus pada waktu khotbah di bukit mengatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada orang yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. 登山宝训马太福音6章24节这么说：一个人不能侍奉2个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你不能又服侍又侍奉神，又侍奉马门。 Saudara, Tuhan Yesus itu berkata kita harus pilih antara Allah atau Mammon. 主耶稣说，你必须选择是神还是马门。 Kita tidak bisa pilih dua-duanya. 我们不能2个都要。 Kita tidak bisa pilih 50% 50%. 我们也不能说好各要50%。 Justru disinilah kita belajar bagaimana kehidupan spiritualitas dari seorang janda yang miskin itu begitu luar biasa, sehingga pada waktu dia memberikan, dia benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena dia merasa Allah itu lebih berharga dari apa yang dimilikinya. 就是非常重要的是这个穷寡妇的成熟的坚固的信心，所以当她奉献的时候，她明显的选择把最好的献与神，不是留给自己。 Sekarang kita renungkan, kenapa janda yang miskin ini hanya punya 2 peser 1 duit itu, lalu kemudian dia berani persembahkan untuk Tuhan. 我们要思考的就是，其实他只有2个小钱，就是1个大钱，但是他敢于把全部奉献于神，为什么？ Karena di dalam pengalaman hidupnya dia menyadari bukan uang itu yang menjadikan dia hidup, tetapi anugerah Tuhan yang membuat dia bisa hidup. 因为呢，在他生活的经历，他知道不是钱使他能够维持生活，而是神的恩典来养活他。 Walaupun dia di dalam kekurangan, tapi dia menyadari berkat Tuhan itu selalu ada dan selalu ada di dalam hidupnya. 虽然他生活在不足当中，但是他知道神的恩典一直常在。 Saudara, dia mengalami kegetiran hidup yang luar biasa. 他当然经历非常困苦的生活， Tetapi berdasarkan pengalaman dia alami di mana Allah itu penuh kasih sayang sempurna dalam hidupnya, selalu menyediakan berkat demi berkat di dalam hidupnya. 但是他的经历是非常明显的，神不断的一直赐福，一直赐福，一直赐恩典来维持他的生活。 Sehingga
wanita ini, janda ini tidak khawatir dengan hidupnya ini. 所以这个妇女，这个寡妇呢，她对自己的生活没有挂虑， Anugerah Tuhan itu cukup bagi hidupnya. 因为神的恩典够她用。 Sehingga dia itu adalah orang yang begitu tegar walaupun di dalam kemiskinan. 以致她在困苦当中、贫穷当中都非常的坚强。 Dia tetap kuat di tengah segala kehidupan yang sulit. 面对困境，她都非常的刚强。 Apa yang dapat kita pelajari, saudara? 我们能够吸收什么教训呢？ Saudara, kita sadar kita manusia yang lemah, yang tidak berdaya dan rentah. 我们知道，我们的非常软弱、非常无奈、非常易感的人， Diserang oleh virus yang tidak kelihatan itu, saudara, kita tidak berdaya. 这个没有看不见的病毒来攻击我们，我们都无奈了。 Siapa saudara yang sanggup menghadapi virus ini, saudara? 谁能面对这个病毒？ Orang yang hebat, dokter apapun, saudara tidak berdaya. 了不起的人，甚至医生都无奈。 Kita ini hidup pada hari ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. 我们今天还能活到今天，是神的恩典。 Di tengah situasi sulit yang 9 bulan ini terjadi, 这9个月来非常艰难的情景当中， walaupun penghasilan kita kurang, 尽管我们的收入减少 mungkin，kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, 也许我们经济上有困难， mungkin kita mengalami keterpurukan hidup, 也许我们生活遇到的都 tapi 是逆境。 bukankah Allah itu penuh kasih sayang, berkat itu selalu ada di dalam hidup kita, bukan? 但神不是充满慈爱，我们的生活中不断有他的恩典吗？ Betapa luar biasanya Tuhan itu di tengah segala situasi kondisi yang seperti ini. 我们的神不是非常了不起， Seperti bangsa 眷顾我们， Israel di padang gurun. 就像以色列人在旷野里， Tuhan mengirimkan mana itu setiap hari. 他就每天早上赐下曼娜， Mencukupkan segala kebutuhan kita. 来供应我们一切的需要。 Oleh karena itu, saudara, 所以呢，弟兄姐妹， janda yang miskin ini berani memberikan terbaik untuk Tuhan. 穷寡妇敢于把最好的献上， Hidup dia adalah berdasarkan anugerah Tuhan. 因为他的生活只靠神的恩典， Maka dia mengasihi Allah dengan segenap hatinya. 所以他尽心的爱主， Dia mengasihi Allah dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatannya. 他也尽心尽意尽力的爱他的主。 Yang kedua, saudara, 第二点， memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan sebagai wujud ibadah yang memuliakan nama Tuhan. 在痛苦中给神奉献，是呈现了我们向神荣耀神的一种敬拜。 Saudara, relasi yang intim dengan Tuhan itu memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam diri wanita atau janda yang miskin ini. 与神亲密的关系，是赐给了这个穷寡妇非常大的力量。 Di tengah segala kekurangan, dia tidak kecewa terhadap Tuhan. 在他的不足缺乏当中，他没有对神失望， Dia tidak protes terhadap Tuhan. 他没有埋怨， Dia tidak menangisi nasibnya. 他没有对自己的命运而哭泣， Tapi dia tetap tegar dan datang beribadah kepada Tuhan. 他还仍然坚强的来向神敬拜。 Oh, begitu banyak orang di dalam kehidupan yang susah tidak mau datang lagi kepada Tuhan, tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. 许多人呢，在困苦当中就离开神，不要来亲近神。 Begitu banyak orang mengalami kesulitan dalam hidup, protes terhadap Tuhan, dan kemudian tidak mau lagi kemudian datang ke gereja. 不少人就是在遇到生活困境的时候埋怨神，不愿意再进入教会了。 Tetapi wanita ini datang ke gereja dan bahkan di tengah kekurangannya dia mampu untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. 但是这个妇女呢，她踏进神的殿里，不单这样，还把最好的献与神。 Bukankah dia bisa berkata bahwa ini uang cukup 1 hari saya makan, saya tidak perlu berikan persembahan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan berkat itu untuk saya. 她不是可以说这是神给我的福分，那这个够我一天吃东西吃饱，我不用献与神，她不是可以这样说吗？ Adalah wajar kalau kemudian orang wanita janda ini kemudian berkata, saya tidak perlu memberikan untuk Tuhan karena ini hanya 1 kali, hanya 1 hari untuk makanan saya. Apa yang saya dapatkan ini? 如果她说我所得着的这个够我一天吃饭，那我就不用献与神，这个也非常正常的。 Tetapi saudara, dia memberikan persembahan karena menaati akan hukum Tuhan yang tertulis dalam Ulangan pasal 16
ayat 16b sampai 17. 但是他奉献于神是遵守神的命令，记载在《生命记》16章16节下半节到17节。 Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar, kata sekedar dalam bahasa Indonesia sebetulnya dalam bahasa aslinya sesuai dengan proporsinya. Masing-masing dengan proporsinya memberikan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 却不可空手朝见耶和华，个人要按自己的力量，照耶和华你的神所赐的福分，奉献礼物。 Wanita ini, dia datang beribadah, bukan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi dia ingin memuliakan Tuhan. 这个妇女来敬拜神的时候，不是要从神那里得着什么，而且她是要荣耀神的名。 Sehingga pada waktu dia punya konsep beribadah lalu memuliakan nama Tuhan, dia mentaati apa yang menjadi aturan pada zaman itu. Setiap orang yang datang ke bait suci harus memberikan persembahan. 他的心念是：我若是要敬拜神，我就要遵守神的命令。所以他就按照那时候神所确定的，要把奉献献于神。 Sehingga saya yakin janda ini datang memberikan persembahan itu dengan segala kerelaan hatinya dan tidak dengan paksaan, saudara. 我非常相信这个寡妇当把奉献投进箱里的时候，她是非常乐意的，没有一点勉强。 Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 97 juga mengatakan yang sama, bukan? 使徒保罗在哥林多后书9章7节也这么说。 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐的乐意的人是神所喜爱的。 Saudara, ini berbeda dengan orang-orang yang kaya pada saat itu memberikan persembahan. 弟兄姐妹，这与那时候的财主奉献完全不一样。 Dikatakan di dalam bagian itu, saudara, mereka itu memasukkan persembahan. 这里说，这个财主呢，把他的奉献投进箱里。 Saudara, kata memasukkan itu dalam bahasa aslinya adalah melemparkan uang ke dalam peti sampai akhirnya kemudian berbunyi, saudara. 投这个动词在原文是把钱投进或者扔进这个箱子里，一直到这个箱子发出响声。 Dikatakan orang kaya itu memberikan pemberian dalam jumlah yang besar. 那时候的财主就是把一大笔的钱来献上。 Di dalam bahasa aslinya, saudara, itu memiliki satu pengertian begini. Pada waktu itu di bait suci atau bait Allah itu ada 13 kotak persembahan, saudara. 它的原文是这样解释的：那时候呢，在神的殿里有13个箱，就是钱库或者箱子。 Nah, 13 kotak atau peti persembahan itu, saudara, masing-masing orang itu memberikan satu peti demi satu peti sampai 13, dan orang kaya ini memberikan bolak-balik. 那时候的人就是呢，把奉献投进每一个箱子里，而且这个财主们呢，他们就来来往往的一直把钱投进那个13个箱子里。 Dan saudara, pada waktu kemudian mereka memberi persembahan, lalu ada suara trompet yang bisa berbunyi. 然后当他们把钱投进去的时候，喇叭声会响起。 Sehingga banyak penafsir Alkitab mengatakan orang kaya itu kemudian memamerkan apa yang dia persembahkan itu. 所以呢，很多解经家说，他们就夸耀自己与他们奉献的多， Supaya orang itu bisa melihat bagaimana dia memberikan persembahan yang besar itu. 好让周围的人可以看见他奉献的就是这个是很大的数目。 Saudara, disitulah Tuhan tidak berkenan, saudara. 就是在这一点，主耶稣不悦纳。 Mestinya datang ke beribadah kepada Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama diri sendiri. 来敬拜神，应该是要荣耀神的名，不是荣耀自己的名。 Janda ini persembahannya berkenan di hati Tuhan, saudara. 穷寡妇的奉献被神悦纳， Dia memberikan terbaik, dan itulah yang berkenan di hati Tuhan. 因为他把最好的献上，就是这样，他蒙神喜悦。 Artinya apa, saudara?
这意思是什么呢？ Di dalam bagian ini, jelas janda ini, dia tidak protes, ada orang lain memberi yang lebih besar. 就 Dia 是 tahu berkat Tuhan adalah hak prerogatif yang Tuhan berikan untuk kemudian diberikan pada dirinya. Tapi apa yang dia terima, itu yang dia persembahkan. 他看见别人奉献的非常多，他也不会感到不平衡。他知道神所托付于他的，就是他有一种专利来献回给上帝。他来就是为了这一点， Dia tidak iri kepada orang lain. 他不嫉妒别人， Tetapi dia tahu bahwa kalau Tuhan memberikan apa yang ada pada dirinya pada waktu itu merupakan berkat yang dia syukuri dalam hidupnya. 然而他知道神所赐给他的，神所托付于他的，都是他值得感恩的一切福分。 Spiritualitas yang kuat itu menjadikan dia bisa tegar di tengah kehidupan yang serba sulit di dalam hidupnya. 这个坚固的领命生活，或者做坚固的信心，使他面对生活种种困难的时候能够刚强。 Poin yang terakhir, poin yang ketiga, saudara. 最后的第三点， Memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah ketidakpastian hidup sebagai pengucapan syukur atas anugerah yang telah dialaminya. 在生活不稳定的时候，还把奉献献与神，表示对神的感恩。 Saudara, saya yakin pada waktu janda yang miskin ini memberikan persembahan, dia memberikan persembahan itu sebagai tanda pengucapan syukur dari ketulusan hatinya kepada Tuhan. 我深信，当这个寡妇把钱投进钱库那里的时候，我相信她带着喜乐的心，是感恩的心来奉献。 Saudara bisa membayangkan janda yang miskin ini. 我们可以想象，这个穷寡妇， Hidupnya itu tersisihkan dari masyarakat. 她是被社会藐视的人， Sehingga pada waktu itu untuk mencari pekerjaan juga sulit bagi dirinya. 所以找工作也比较困难。 Sehingga pada waktu kemudian dia mendapatkan pekerjaan, dia tahu itu Tuhan memberikan anugerah, masih memberikan pekerjaan di dalam dirinya. 所以呢，当她得到工作，还能工作，她知道这是神的恩典，还要养活她。 Walaupun kemudian dikatakan dia mendapatkan penghasilan yang sedemikian rendah, 尽管她的收入、她的报酬是非常的低， dia tahu itu anugerah Tuhan yang cukup yang diberikan bagi hidupnya. 但她也知道这是神的恩典，是够她用的。 Sehingga pada waktu itu dia tahu bahwa semua persembahan yang dia berikan itu asalnya datangnya dari Tuhan. 所以她深知她所拥有的这些奉献，一切都由神而来。 Pada waktu dia memberikan persembahan itu dia tahu bahwa yang dia letakkan itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan di dalam hidupnya. 她进行奉献的时候，她深知这是神在她生活中赐下的恩典。 Saudara, dia mengerti apa yang dia miliki itu adalah sekedar sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. 她明白她的所有是神托付于她的， Sehingga pada waktu dia memberikan itu dengan pengucapan syukur. 所以当她以喜乐、感恩的心献上的时候， Saudara, ada seorang yang bernama Paul David Tripp itu mengatakan seperti ini. 有一个人叫 Paul David Tripp 这么说： Orang yang memberikan persembahan dengan pengucapan syukur, 以感恩的心奉献的人， waktu dia memberikan, 当他奉献的时候， berapapun jumlahnya, 不管多少， dia sadar dia tidak berhak untuk menikmati apa yang sudah diberikan itu, dan dia adalah sadar bahwa apa yang diberikan untuk Tuhan itu memang bukan yang harus dia miliki. 他明白他没有权利享受他所奉献的，而且他也明白神所赐他的这个要奉献的，根本不是属于他。 Sekali lagi, saudara. 再次说， Pada waktu kita memberikan pengucapan syukur itu dan kita berikan untuk Tuhan, 当我们献上我们的感恩祭的时候， kita sadar bahwa itu memang adalah yang tidak dapat kita nikmati dan sesuatu yang memang bukan milik kita, itu memang milik Tuhan.
我们懂得，我们明白这个不属于我们的，所以我们不该享受。这本来就属于神。 Kita hanya menata layani stewardship dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. 我们只是管家，就好好管神在我们生活中赐下的一些恩典。 Oleh karena itu pada waktu kita memberikan persembahan, ini bukan sisa uang kita yang kita berikan untuk Tuhan. 所以当我们奉献的时候，是不是我们有余了才奉献？ Kalau kita memberikan persembahan kita sebagai pengucapan syukur dan untuk memuliakan nama Tuhan, 要是我们要我们的奉献是感恩祭，要荣耀神的名的话， kita harus memprioritaskan memang itu untuk Tuhan. 我们要把它优先，这属于神。 Saudara, saya mendengarkan banyak kesaksian dari orang-orang yang memiliki spiritualitas yang kokoh. 弟兄姐妹，我听见很多就是信心坚固的人，他们的见证。 Dia berkata pada saya demikian. 他们这样对我说 Pokoknya Pak Bambang, setiap tanggal 1 saya langsung prioritaskan yang untuk Tuhan berapa. Tidak saya kutik-kutik. Saya langsung transfer ke gereja. Saya langsung bagikan supaya itu tidak saya pakai dan menjadikan persembahan itu sebagai sisa uang yang saya persembahkan untuk Tuhan. 他对我这样说：“邦邦牧师，每逢1号，我就把我收入的这一部分献给神，我马上把这一笔款汇给教会，好让我不会就是使用它，因为这根本不是我的。” Kalau saya dapatkan sesuatu yang besar, itu karena Tuhan. 若是我得到一大笔的话，这是神的恩典。 Saudara, ada seorang bapak yang cerita sama saya. 有一个弟兄这么对我说 Memang benar kalau tanpa Tuhan, maka kita sulit untuk hidup. 真的没有神的话，我们就很难活下去。 Saudara, dia menyadari pada waktu menghadapi keterpurukan 9 bulan ini. 他知道，就是在这个9个月的逆境当中， Dia baru sadar. 他才醒悟到， Kalau selama ini dia mendapatkan keuntungan yang besar, 要是他就是之前有极大的利益的话， dia berkata itu semata-mata karena anugerah Tuhan. 他知道完全是神的恩典。 Lalu dia berkata apa, saudara? 然后他又说什么呢？ Di tengah keterpurukan seperti ini dia menerima sedikit. 在这个逆境当中，他收来的少， Dia benar-benar hanya mendapatkan penghasilan yang hanya 2% dari biasanya. 他真的收入只有以前的2%。 Setiap malam dia itu berkata kepada Tuhan, 每天晚上，他这样对神说 terima kasih Tuhan 感谢神， atas berkat-Mu hari ini. 你今天的福分。 Bayangkan saudara, hanya menerima 2% 弟兄 dari 姐妹， yang dia terima sebelumnya, saudara. 可以想象吗？就是在他以前收入的2%。 Dengan jujur dia berkata, justru saat dia menerima 2% itulah dia mengatakan ini karena anugerah Tuhan. 他诚实的对我说，就是在只收上这个2%的时候，他醒悟到这一切都是神的恩典。 Oleh karena itu saudara-saudara, 所以呢，弟兄姐妹， janda ini memberi itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. 这个穷寡妇可以献上，是神赐下的机会。 Dan kesempatan itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau kita bisa memberikan itu di rumah Tuhan, itu kesempatan. 而且这个机会是神赐下的，若是我们可以奉献给神的家，那也是我们的机会。 Dan apa yang kita berikan itu juga merupakan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. 我们所献上的都是神在我们生活当中所赐给我们的福分。 Saudara, sebagai aplikasi yang terakhir dalam khotbah ini, saudara, karena waktu. 最后我们讲到一些我们怎么能实行呢？ Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada orang yang terlalu miskin di dalam memberi untuk Tuhan. 就是在神的面前，没有一个人穷到他无法献与神。 Sekali lagi, saudara,
Kita harus belajar dari 3 poin itu, di hadapan Tuhan tidak ada orang yang terlalu miskin untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 我再说一次，就是通过我们的3点解释，我们知道，就是在神的面前，没有一个人苦到或者穷到他无法献于神。 Tetapi saudara, yang sering kali kita lakukan adalah kita berlaku miskin di hadapan Tuhan. 但是我们常常犯的错误就是我们在神的面前装穷。 Saudara, saya memberikan satu kesaksian, saya sudah izin sama orangnya, saudara. 我要给大家说一个见证，我跟他说好了， Dalam rangka khotbah ini kemarin saya telepon. 就是因为今天要讲到，我给他打了电话。 Saudara, kira-kira 2 tahun yang lalu ada seorang anak muda datang kepada saya. 2年前有一个青年人来到我这里来， Dia berkata seperti ini. 他这样说： Saya tuh benar-benar tidak mengerti papa mama saya. 我真的不了解我的爸爸妈妈。 Pada waktu dia tahu tentang persembahan saya untuk gereja. 当他们知道我奉献给教会的这个奉献呢， Papa mama saya marah. 我爸爸妈妈生气了。 Kenapa kamu memberikan jumlah yang seperti itu kepada gereja? 为什么你把这么大的一笔钱献 Tidak 给教会？ perlu, tidak perlu dia bilang. 不用吧？ Mengapa anak ini sedih, saudara? 为什么这个孩子心里伤 Karena 心 setiap 呢？ kali selesai ibadah 因为每次崇拜会结束后， bersama dengan keluarga mereka selalu makan di tempat yang elit, saudara. 他们就是一家人会在一个豪华的酒店这样吃饭， Sekali makan jutaan rupiah. 就是几条的，就是一 Dia 餐 berkata 1 bulan itu bisa lebih dari puluhan juta. 他说一个月可以上百就是几十条。 Saudara, kemudian dia berkata, saya memberikan uang yang sekian saja, papa mama saya marah. 但他说我给教会就是这么一小部分，爸爸妈妈都生气。 Saudara, anak ini sedih. 弟兄姐妹，这个年轻人很难过。 Kemarin saya telepon, saudara. 昨天我给他打电话， Saya boleh enggak mau kesaksian apa yang kamu katakan 2 tahun yang lalu? 我是不是可以用你2年前的见证来讲到？ Dia bilang boleh. 他说行。 Lalu saya tanya, saudara, 我又问他， sekarang bagaimana bisnis papa mamamu? 那现在你爸爸妈妈的生意怎么样呢？ Papa mama saya stres, Pak. 他说我爸爸妈妈很有压力， Bukan hanya terpuruk, 不单单是逆境扑倒， tapi sudah habis-habisan. 这是倒闭到很严重了， Sangat stres dan depresi. 是他们又是有压力又是忧郁。 Saudara, 弟兄 di 姐妹， tengah kehidupan kita yang seperti ini, 在我们这种情况下的生活， kita memerlukan spiritualitas yang kuat, yang kokoh di hadapan Tuhan. saudara. 我们需要坚固的、刚强的信心，在神的面前， Di tengah ketidakpastian yang seperti ini, saudara. 在一切的不稳定， Spiritualitas kehidupan kita itulah yang memberikan ketegaran di dalam diri kita menghadapi situasi apapun. 我们坚固的属灵生命来赐给我们一种很大的力量，来面对一切困难。 Belajarlah dari janda yang miskin ini, saudara. 要由这个穷寡妇的身上学习， Dia itu bisa memberikan walaupun paling sedikit, yang paling kecil mata uang pada zaman itu. 她虽然奉献的是那时候最小的钱币， Saudara, dia belajar untuk beriman hidup dari sehari ke sehari. 但是她学习有信心度过一日又一日。 Di dalam ketidakpastian tahun 2021, 在2021年的一切不确定， yakinlah saudara, 你要深信 berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. 神的恩典在我们生活中一直常在， Dan biarlah hati kita tetap melekat kepada Tuhan. 好让我们的心一直不断的亲近神， Jangan tinggalkan gereja. 不要离开教会 Jangan，kecewa dengan Tuhan. 不要对神失望， Jangan tinggalkan untuk beribadah, saudara. 不要离开就是敬拜的生活。 Seperti janda miskin ini. 就像这个穷寡 Dia 妇， tetap pergi ke gereja. 她一直来到教 Dia 会， tetap dekat dengan Tuhan. 她一直亲近神， Bahkan dari berkat yang dia terima.
而且从他所得着的福分， dia dengan penuh pengucapan syukur bisa memberikan persembahan itu, saudara. 他以感恩的心进行奉献， Itu yang menguatkan akan dirinya. 他兼顾自己， Karena dia tahu 因为他深知 bukan uang menjadi andalan hidupnya, 他的生活不靠钱财， tapi Tuhan yang menjadikan dia bisa hidup. 是神让他能够生存下去。 Orang dunia mengatakan 世上的人说， uang bukan segala-galanya, 钱不是一切， tetapi tanpa uang susah segala-galanya. 但是没有钱万万不能。 Bagi janda miskin ini, 对这个穷寡妇而说， Allah adalah segala-galanya dalam hidupnya. 神是他生活中一切的一切， Tanpa Allah susah hidupnya. 没有神万万不能。 Mari saudara, 来吧，弟兄姐妹， menghadapi tahun 2021, 面对2021年， kita tetap tegar, 我们要一直坚强， tetap kuat. 一直坚固。 Tuhan janjikan, 神应许我们， berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. 神的恩典在我们生活中常常在。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Saya mengajak kepada saudara-saudara yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. 我愿意弟兄姐妹，不管在教堂里或者在自己的家里， Kita berdiam sejenak pada saat ini di hadapan Tuhan. 我们在神的面前安静下来。 Maukah kita datang untuk mendekat kepada Tuhan? 我们是否要来亲近神， Memfokuskan hidup kita bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. 来把我们生活的焦点投向神，一直与我们同在，就是这个2021年一整年， Dan meyakini 来深信 berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. 神的恩典在我们生活中常在。 Tuhan, 主啊， kalau kami boleh hidup dan menjalani hidup tahun 2021 ini, 要是我们可以生活，而且我们在2021年一直生活的话， hanya karena kekuatan dari Tuhanlah kami bisa menjalaninya. 一切都是你的大能，你赐下的力量，我们可以度过。 Tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak berdaya. 没有神，我们什么都不能； Tanpa Engkau ya Tuhan kami akan tergeletak. 没有神，我们会扑倒； Tanpa kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami akan sungguh mengalami kesulitan demi kesulitan yang luar biasa dalam hidup kami. 没有你在我们的生活中，我们的生命也会遇到重重的困难。 Biarlah kami boleh dekat dengan Tuhan. 但愿我们可以亲近神， Demikian juga ya Tuhan. 也是如此。 Kalau selama ini Tuhan sudah memberkati, 主，你应该赐福于我们， biarlah kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 教导我们可以把最好的献于神， Bukan karena Tuhan kekurangan uang, 不是因为你缺乏钱财， bukan karena gereja ini kekurangan uang, 不是因为这个教会缺乏钱财， tetapi seperti wanita ini yang taat dan setia untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan melalui persembahan yang dia berikan. 但是我们愿意向这个妇女学习，她就是忠心的遵守神的命令，来表达她对神的爱、神的尊重。 Untuk mengingatkan bahwa apa yang dia terima itu asalnya dari Tuhan. 她要提醒自己，她所拥有的全部来自神。 Itu menjadikan kami hidup semakin melekat dengan Tuhan. 这样会让我们生活越是贴近你。
Itu yang membentuk spiritualitas dalam kehidupan kami, yang menjadikan kami kuat dan kokoh menghadapi situasi apapun. 也会让我们的属灵生活能够坚固，能够成熟，好让我们可以面对种种的困难不动摇。 Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. 感谢神的真道。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。